Pada 13 Oktober lalu, program pemberian dos ketiga COVID-19 atau dos penggalak telah mula dilaksanakan. Saya juga telah pun menerima dos penggalak ataupun booster pada November bulan lepas. Honestly, saya tak ragu-ragu untuk terima booster shot. Sebenarnya, in fact, lagi saya tertunggu-tunggu untuk terima. Kau buatku jatuh sampai ku tersungkur. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari kepada anda semua penonton Wanita Hari Ini TV3. Hari ini 9 Disember 2021, hari Khamis. Kita harapkan anda pun dah mulakan hari ini dengan cukup baik sekali, dengan cukup ceria sekali, insya-Allah. Anda bersama saya Hawa dan juga Fahrin. Dan seronok saya tengok Hawa walaupun badannya kecil, molek seperti ini tapi semangatnya besar dan ceria pada hari ini. Sebab ada Fahrin hari ini. Alhamdulillah. Okey, Hawa nak tahu tak sebenarnya kan saya setiap kali bangun setiap hari antara perkara-perkara yang saya syukuri adalah kerana saya menjadi anak Malaysia tahu. Iya. Kerana kalau di Malaysia ni kalau kita tengok kita negara yang aman, makmur dan juga harmoni dan kemudian kita dapat mencari rezeki dengan mudah dan sebagainya. Jadi itulah yang menariknya Malaysia yang saya selalu syukur setiap hari Hawa. Betul, Malaysia ni memang warna-warni kan, kita pelbagai kaum, pelbagai budaya, makanan pun macam-macam, pakaian pun warna-warni kan. Dan inilah antara kisah yang kami nak bawakan kepada anda hari ini tentang pasangan ibu mertua dan juga menantu. Okey, menantunya bernama Farah Diana dan ibu mertuanya bernama Lilawati. Walaupun berbeza bangsa, berbeza kaum kan, tapi kalau kita tengok video ni, kemesraan mereka berdua Fahrin, memang sweet sangat kita tengok kan. Kita nak dengarkan cerita menarik ini daripada tuan badannya sendiri yang telah bersedia di dalam talian. Kita bersama dengan Farah Diana. Farah Diana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, memang menariklah kisah Farah ni. Mungkin Farah boleh ceritakan tak dengan kita bagaimana dapat bertemu jodoh walaupun macam kita kata kita ni semua keluarga Malaysia tapi ini satu kisah yang cukup unik. Silakan. Saya dengan suami kenal dalam 2014. Ya. Okey, lepas tu kita nikah 2018. Kira lama jugalah, tapi sebelum tu kita dah kenal lah family dia. Lepas tu dengan akak dia memang kita rajin WhatsApp. Okey, di awal-awal pernikahan tu kan, Farah dan juga suami nama Haikal ya? Okey. Di awal-awal perkenalan, perkahwinan, macam mana Farah sesuaikan diri dalam keluarga tu? Sebab keluarga dia ni friendly actually. So senang saya nak berbual, apa semua kita mudah nak blend in. Akak dia friendly, mak dia pun friendly. Sebelum tu pun kita memang dah selalu jumpa sebabnya mak dia kan sakit. So that sebelum kita kahwin tu selalulah pergi ziarah mak dia, tengok mak dia tak sihat. Dan waktu itulah mungkin Farah ambil anti bakal mak mertua pada waktu tu dan kini mak mertua kan. Okey, setelah kisah ni tular dan ramai juga yang tertarik dengan kisah ni. Jadi bagi Farah sendiri apa respon daripada ibu mertua sendiri dan daripada Farah sendiri? Saya tak sangka pun benda ni macam akan viral sebab saya post video lain dekat TikTok tu. Kalau kita tengok video yang viral ni, dia dah lama dah sebenarnya, bulan 10. Dah 2 bulan lepas. So saya ada planning untuk resign and then saya nak buat bisnes actually. So saya pun post video lain, so suruh naikkan follower saya tapi viral. Itulah kisahnya pula yang viral kan. Okey. Mak mertua pun terkejut. Kita nak tanya daripada Farah lah. Farah, kalau daripada mak mertua ada belajar cakap bahasa Tamil ke? Apa yang Farah belajar? Menarik ni. Kau boleh cakap sikit ke nak dengar? Dulu masa bercinta selalulah suami cakap I love you tu je lah yang saya tahu. Yang lain tu makan, minum, tu je lah. Yang asal saja.
Okey, baik Farah. Jadi inilah sebenarnya yang kita katakan sebagai kita sebuah negara yang sangat-sangat harmoni, berbilang kaum, berbilang bangsa, dan inilah yang dinamakan sebagai keluarga Malaysia. Dan mungkin apa pesanan akhir yang dapat dikongsikan oleh Farah tentang kisah daripada hidup Farah ini sendiri? Kita actually macam saya dah tak ada parents. So bila dapat mak mertua baik macam ni, saya appreciate sangat. Mak mertua memang baik. Memang kalau anak dia buat salah pun, dia memang marah. Dia tak pernah lah nak marah saya ke apa. So untuk orang lain yang kalau macam ada anak-anak dia dengan lain ras sosial, janganlah judgemental. Betul. Mental, kenal dulu. Tak semua tu macam ada je. Sebab kita dah biasa hidup lain-lain bangsa. So kita boleh je nak adapt bila kita dah kenal apa semua. Baik. Setuju sangat dengan Farah ni. Okey, Terima baik. kasih, Farah. Semoga Farah, Haikal dan juga ibu mertua serta keluarga terus bahagia dan kekal ke jannah insya-Allah rumah tangga tu. Baik. Insya-Allah. Terima kasih Farah. Baik. Okey, itu kisah mengenai betapa indahnya keluarga Malaysia. Tapi semalam Hawa, saya dan Fiza dah berbincang mengenai sekarang orang sibuk kata tentang harga barang naik. Tapi kadang-kadang Hawa, orang tak sedar ada inisiatif yang mereka boleh lakukan sendiri untuk mengatasi sedikit sebanyak masalah ini. Okey, kalau Hawa apa cadangan Hawa? Okey, betul Fadil cakap tu. Ada inisiatif sendiri bila kata sayur naik. Ada yang dah tanam pun sayur-sayuran dekat rumah. Ada macam-macam. Ada daun kari lah, bayam Brazil lah. Macam kat belakang rumah tu kan. Tapi saya rasa ramai juga sebenarnya yang bersetuju dengan Hawa. Tak percaya? Jom kita tengok. Hari ni aku nak buat tutorial macam mana nak ternak kambing. Jom. Mula-mula hangpa kena buat kandang. Lepas tu hangpa belilah kambing. Bang, salah tu bang. Itu bukan kambing, tu arnab. Lepas tu bagilah kambing makan. Lepas tu hangpa rajinlah main dengan kambing. Baru dia jinak. Itu saja tutorial untuk kali ni. Hangpa nak tunggu part tu, hangpa tunggu lah. Ikan keli dalam tu hitam biasa ni, tu tangki air dalam 150 gallon. Letak 100 ekor dalam masa 2 bulan ke 2 bulan setengah dah boleh makan. Untuk bela sendiri, jangan bagi makan pellet banyak sangat sebab kita bukannya dia nak cepat besar. So daripada 2 bulan setengah sampai 4 bulan sekarang ni, inilah hasil dia. Memang ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar dah besar sangat, yang kecil masih kecil lagi. So daripada 2 bulan ke 2 bulan setengah tu bolehlah makan minggu 2-3 kali. Dan nak makan dia sauk je lah. Kali ni kita tukar air dia. Makanan tu dah besar tu. Besar sangat dah tu. Bolehlah kita ambil 2-3 ekor, 4 ekor, 5 ekor. Kita buat lawak lagi. Ramai yang bersetuju dengan apa yang Hawa katakan tadi. Okey, baiklah kita terus saja ke topik kita pada hari ini, berbicara mengenai wanita. Wanita ni adalah insan yang sangat-sangat istimewa dan perlu dijaga dengan baik. Extra care orang kata. Jadi hari ini topik kita untuk wanita. Apa dia, Hawa? Kepentingan dos penggalak untuk wanita. Kita dah ada dos pertama, dos kedua, sekarang ini dos penggalak pula. Jadi apa yang anda nak tahu, anda boleh komen di ruangan komen di Facebook WHI TV3. Jangan lupa untuk ikuti kami di Instagram WHI TV3. Jadi kepada para wanita dan semua, teruskan bersama dengan kami. Kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Bertemu kembali di Wanita hari ini. Kalau yang terlepas tadi, hari ini sebenarnya kita nak bincangkan tentang dos penggalak, tentang kepentingannya kepada golongan wanita. Apa bila dos penggalak? Belum ada lagi. Belum lagi. Mungkin dijadualkan bila agaknya? Lagi 2 bulan, 3 bulan? Mungkin. Saya tunggu je, tengok je My Sejahtera hari-hari. Okey. Dah ada tarikh ke? Kalau untuk saya, Faizal tempoh hari selangnya adalah 6 bulan. Okey. Baik, bersama dengan kita adalah seorang pegawai perubatan Hospital Shah Alam daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu Dr. Muhammad Farid Azrai Muhar. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah. Terima kasih bersama kita pada hari ini. Sama-sama ya. Memang dos penggalak untuk wanita ni memang penting Penting. Kita akan kupas. Okey, nak tahu sejauh mana kepentingannya, kita akan teruskan bersama dengan Dr. Farid. Tetapi sebelum tu, jom kita saksikan laporan yang disediakan oleh Ain. Jom saksikan.
Dan mengulas lanjut, Khairi berkata KKM hari ini memulakan pemberian dos penggalak vaksin COVID-19 kepada warga emas dan anggota Barisan Hadapan yang telah menerima dos lengkap sekurang-kurangnya 6 bulan lalu. Individu yang layak akan dimaklumkan sama ada melalui aplikasi MySejahtera, khidmat pesanan ringkas SMS atau panggilan telefon oleh Pusat Pemberian Vaksin PPV. Pada 13 Oktober lalu, program pemberian dos ketiga COVID-19 atau dos penggalak telah mula dilaksanakan. Ia bertujuan bagi meningkatkan lagi tahap imunisasi seseorang yang mungkin telah menurun dalam tempoh tertentu selepas mendapat vaksinasi lengkap. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, pemberian dos ini dibuat selari dengan Saranan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO yang menyatakan berlaku kemerosotan dalam gerak balas imun seseorang, terutamanya golongan yang mempunyai imuniti rendah. Justeru pemberian dos penggalak ini dilihat amat penting, lebih-lebih lagi dengan munculnya varian yang membimbangkan VOC Omicron yang jelas tahap kebolehjangkitannya lebih tinggi daripada varian Delta. Bagaimanapun, sejak diperkenalkan pada Oktober lalu, pemberian dos penggalak ini dilihat kurang mendapat sambutan dan masih ramai yang terpengaruh dengan maklumat tidak sahih berkenaan suntikan vaksin ini. Persoalannya, sejauh manakah masyarakat cakna dengan dos penggalak ini? Dan apakah kesan jangka masa panjang jika masih lagi ramai yang mengabaikan suntikan dos penggalak ini? Baik, itu dia laporan ringkas sebagai pembuka kepada topik kita pada hari ini. Dan kalau kita lihat, sememangnya ianya penting, tetapi ada juga pendapat yang resah dan gusar apabila ada pihak yang memandang remeh pengambilan dos penggalak ini, Hawa, sehingga kan ada di antara mereka yang sengaja melepaskan temu janji mereka. Itu satu juga, Farin. Kita takut juga kalau ada dalam kalangan mereka ni masih lagi keliru tentang dos penggalak ni. Kenapa kita kena ambil dos penggalak ni? Okey, tak apa, kita tanya kepada Dr. Farid hari ini. Doktor, okey, kenapa kita kena ambil dos penggalak? Adakah disebabkan vaksin primer yang kita ambil ni, dos pertama, kedua ni dah kurang berkesan, Doktor? Okey, cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama sekali terima kasihlah kepada TV3 dan Mentah ini menjemput saya. Kita nak kupas sedikit berkenaan dengan dos penggalak vaksin COVID-19. Baik. Sebelum saya pergi lebih jauh, saya suka bagi tahu tentang maksud atau definisi pemberian vaksin dos penggalak itu sendiri. Kita kena faham dulu. Jangan kita terus lompat tengah-tengah. Pintu yang kita tak buka, kita tak tahu, kita just lompat saja. Jadi penting maksud tu. Dos penggalak ini, maksud dia adalah satu pemberian vaksin di mana sudah lengkapnya dos primer. Itu syarat utama untuk dos penggalak ni. Janganlah tak ambil dos pertama, tak lengkap lagi dos kedua yang primer tu, dan datang dekat PPV, saya nak dos penggalak. Memang tak dan lah kata orang tu. Memang tak betul lah. Jadi dos penggalak ni mesti lengkap dos primer. Dos pertama, dos kedua kena lengkap. Selepas itu, pada satu jangka masa 3 hingga 6 bulan, saya boleh rangkumkan, lebih kurang sebegitu, ada satu istilah ataupun gangguan, bukan gangguan, maksudnya terjadinya suatu kurangnya keberkesanan vaksin itu, berlalu sekadar dengan waktu 3 hingga 6 bulan, di mana kalau contohnya Pfizer, saya beri contoh, daripada efikasinya 88%, dia akan turun kepada lebih kurang dalam 68%. Hampiran 20% begitu penurunan dia. Kalau macam Sinovac, agak jauh gap dia daripada awal, daripada 76%, dia boleh turun kepada 28-27%. Gap dia sangat tinggi untuk penerima Sinovac. Jadi, apabila ini berlaku, ini yang kita namakan sebagai waning immunity effect. Waning immunity, dia meluputlah dia. Betul. Jadi perlahan-lahan, kalau dengan waktu 3 hingga 6 bulan, dia akan turun perlahan-lahan. Jadi apabila dia turun, ketahanan tubuh kita akan, keberkesanan itu akan berkurang. Jadi membolehkan kita mendapat infection ataupun jangkitan COVID-19 ini, dan apabila dos penggalak ini diberikan pada waktunya, dia akan meningkatkan kembali
ke tahap yang optimum. Itu sebenarnya adalah maksud dia. Dan soalan yang tadi diberikan, kepentingan itu tadilah disebabkan waning effect itu tadi. Tapi ada juga yang tanya, adakah sebabkan varian yang baru ni, Omicron ni sebenarnya, mungkin kemungkinan besar ada kaitannya. Kalau kita lihat sebenarnya, program booster dose ini sebenarnya dijalankan sebelum lagi virus ataupun varian COVID, varian Omicron ni dijumpai. Baik. Betul tak? Sebab awal November kalau tak salah saya, varian Omicron ni dijumpai, dan sebelum tu sebenarnya banyak negara telah pun, dan kita pun sebenarnya di Malaysia telah pun mengorak langkah memulakan booster dose dos penggalak di negara kita. Okey, doktor. Tapi kan bila kita dah mendengar cerita daripada ataupun penjelasan daripada doktor sendiri kan, persoalan yang sering kali berulang di kalangan masyarakat adalah boleh ke, patut ke ambil, selamat ke tidak, terutamanya kepada golongan warga emas, golongan komorbiditi dan juga wanita hamil. Itu akan sering dipersoalkan. Okey, cantik. Soalan tentang keselamatan, keberkesanan dan juga kualiti vaksin ini sebenarnya kita dah jawab banyak kali. Pada dos primer sekalipun kita sudah bagi tahu pada masyarakat. Tapi untuk khas untuk WHI kita cerita lagi sekali. So untuk poin yang pertama iaitu berkaitan dengan kualiti. Vaksin ni kita tak buat di kilang-kilang mainan, kilang-kilang tepi jalan. Dia ada satu kilang yang sangat complicated dan komprehensif. Bukan boleh masuk macam tu, ada pakaian, attire, dan yang paling penting kebersihan sangat dititikberatkan. Dalam kata lain, ada satu istilah pada dalam pengeluaran vaksin atau proses penghilangannya yang kita katakan sebagai good manufacturing practice. Ataupun amalan penghilangan yang baik. Jadi ini mesti dipatuhi terlebih dahulu sebelum mereka boleh menghasilkan vaksin. Bagi pengeluar vaksin. Itu yang pertama, itu dari segi kualiti. Kedua adalah dari segi keselamatan. Selamat tak? Ini yang banyak yang tanya. Betul. Baik. Saya dah bagi tahu banyak kali, vaksin ini dia dah melalui 3 fasa kajian klinikal. Pertama, dia melalui fasa praklinikal. Fasa kedua, fasa klinikal itself. Dan yang ketiga adalah fasa pemantauan selepas pendaftaran dibuat. Jadi pada fasa praklinikal, vaksin itu dicuba di sel-sel kultur, dicuba pada sel-sel haiwan dan sebagainya. Selesai, lulus, baru dia proceed ke fasa kedua. Fasa kedua pun ada fasa klinikal di mana diuji dulu pada puluhan orang, kemudian diuji kepada ratusan orang, dah lulus ratusan orang, tak ada kesan, baru dia naik ke ribuan, kemudian jutaan orang, dan selepas itu proses pemantauan. Jadi bagi vaksin COVID-19 ini, dos primer atau dos penggalak, semuanya telah melalui proses ini. Dan berbilion-bilion penerima vaksin di seluruh dunia termasuk di Malaysia telah pun mendapatkan dan ia selamat. Dan terakhir, dari segi keberkesanan, saya ringkaskan, dalam negara kita, kita tidak hanya bergantung kepada data yang dikeluarkan oleh pengeluar vaksin. Sebenarnya Pfizer mengatakan 94%, 90%. Tapi selepas daripada dos primer diberikan, kita ada kajian kita sendiri dalam negara kita yang dikenali sebagai RECOVAM, RECOVAM, mengatakan keberkesanan di negara kita cukup baik. Maksudnya apa? Dari segi penyebarannya, kes harian kita menurun, betul Dari segi kemasukan ke hospital, ke ICU, komplikasi semua juga menurun. Alhamdulillah, dan yang terakhir kes kematian juga turut menurun. Itu sebenarnya sangat jelas dengan 3 benda ni tentang keselamatan. Jadi tak perlu ragulah tuan-tuan. Jadi bermakna ianya cukup selamat, dan berbalik kepada persoalan saya tadi, warga emas, komorbiditi dan juga wanita hamil juga selamat mengambil dos penggalak ini. Tapi macam mana pula kalau wanita yang ambil pil perancang, yang ambil suplemen, kita nak tahu boleh ataupun tidak ambil dos penggalak ni? Kita sambung selepas ini doktor. Baiklah, sebelum tu kita nak dengarkan pendapat pandangan orang ramai tentang dos penggalak ini. Jom kita saksikan. Dos vaksin pertama dan kedua yang saya terima adalah jenis Sinovac. Saya juga telah pun menerima dos penggalak ataupun booster pada November bulan lepas. Selepas saya disuntik, saya mengalami tangan rasa sakit, lenguh dan lesu pada tangan di sebelah kiri saya di tempat yang disuntik ini. Namun, ini tidak memakan masa yang lama.
hanya 3-4 hari saja dan selepas itu pulih sepenuhnya. Dan kepada wanita-wanita hamil di luar sana, dos vaksin dos penggalak ini ataupun booster adalah amat penting untuk diri anda dan untuk bayi dalam kandungan anda. Saya penerima dos vaksin jenis Pfizer baru komplit dos bulan September lepas. Honestly, saya tak ragu-ragu untuk terima booster shot. Sebenarnya, in fact, lagi saya tertunggu-tunggu untuk terima. Dan mak saya pun dah settle terima booster shot diorang. Jadi, insyaAllah kalau saya dipanggil, saya layak untuk terima booster shot tahun depan, saya akan pergi. Saya masih belum lagi menerima dos penggalak vaksin. Kebetulan pada 10 Disember ni adalah tarikh temu janji saya untuk mendapatkan dos penggalak vaksin ni. Walau rasa takut, saya perlu mengambilnya bagi melindungi diri, melindungi keluarga dan melindungi semua. Saya penerima vaksin AstraZeneca untuk vaksin pertama dan kedua. Bagi pendapat peribadi saya pula, tiada langsung keraguan untuk mengambil dos penggalak yang dianjurkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Kalau ada keraguan pun lah kan, pastikan dapat info dari sumber-sumber yang betul, sumber-sumber yang sahih ataupun tanya terus kepada doktor. Baiklah, kita masih bersama dengan Dr. Farid dan sekarang ni doktor kita nak fokus kepada wanita. Terutamanya wanita yang hamil, wanita yang ambil pil perancang, ambil suplemen, wanita yang menyusu. Jadi macam mana golongan ini tentang pengambilan dos penggalak, doktor? Baik. Untuk wanita hamil dan menyusui lah, saya rangkumkan sekali. Memang kalau kita sendiri faham atau ketahui, mereka ini adalah golongan berisiko. Ya. Maksudnya apabila mereka ada risiko yang sangat tinggi terpapar dengan virus ini, sekiranya berjangkit, dijangkiti oleh virus ini dengan varian-varian yang kita kenali sebagai Delta lah, Omicron, risiko untuk mendapat komplikasi dan juga kemasukan ke hospital dan malah kematian itu sangat tinggi. Ya, maka dengan itu tidak cukuplah sebenarnya dengan dos primer yang kita dapatkan, dos pertama dan kedua, dan apabila berlakunya pengurangan yang saya katakan tadi, waning effect itu tadi, kalau seorang yang hamil itu tidak melanjutkan dos penggalak, dikuatiri risiko mereka ini kembali meningkat apabila terpapar dengan risiko berjangkitnya COVID-19 ini. Dan pada wanita-wanita yang mengambil pil perancang sebagai contohnya atau ubat-ubatan, setakat ini di dalam guideline atau garis panduan di negara kita ataupun di luar negara, tidak ada apa-apa atau kajian yang dilakukan, belum ada lagi kesan-kesan yang dapat mengurangi sama ada apa sahaja metod perancang, cara mereka merancang, selalunya pil perancang lah ataupun suntikan, tidak ada lagi isu ataupun masalah apabila mereka mendapatkan vaksin, dapat mengurangi, tidak ada. Maksudnya dapat vaksin, boleh merancang macam biasa, makan pil perancang macam biasa dan tidak akan ada masalah dari segi pengambilan pil perancang seperti itu. Dia tak kacau lah maksudnya. Betul. Okey, doktor, ini sebenarnya ada soalan yang cukup menarik ini sebenarnya. Okey, ada pihak yang takut mengambil dos penggalak ini disebabkan ada kesan sampingan yang lebih teruk daripada sebelum ni, dan satu lagi persoalan adalah banyak sangat orang mempertikaikan dan mempersoalan dan tak faham kenapa dos penggalak ini tidak sama dengan jenama yang sebelumnya untuk dos primer. Okey, cantik. Soalan tu ada dua, saya kena bahagikan. Pertama berkaitan dengan kesan sampingan, dan yang kedua adalah perbezaan vaksin tu. Saya kupas yang perbezaan terlebih dahulu. Okey, untuk dos penggalak ini kita ada dua, saya boleh klasifikasi oleh dua jenis lah. Pemberian vaksin yang kita katakan heterologous. Hetero tu maksudnya campuran. Homologous itu adalah tidak campuran lah, maknanya pada dos penggalak yang diberikan pada jenis yang sama. Jadi banyak kekeliruan dan juga ada dalam kalangan masyarakat kita mula risau tentang adakah mereka boleh mencampur atau tidak. Kajian ini sebenarnya dan pemerhatian ini sebenarnya telah lama dilakukan di luar negara, dan kita di negara kita pada pengambilan dos ini kita sudah pun mengambil langkah-langkah pemantauan daripada luar negara
research kajian yang menunjukkan memang tidak ada masalah ya dari segi heterologous maupun homologous. Akan tetapi ingin saya tekankan pada penerima vaksin Sinovac ya, apabila mereka melengkapkan dos pertama dan kedua ya, dan seiring dengan waktu 3 hingga 4 bulan ketahanan dan keberkesanan vaksin itu akan menurun. Dan penurunan dia adalah sangat ketara ya, hampir 48% ya, daripada keberkesanan pada yang peringkat awal. Sekiranya mereka ingin meneruskan pengambilan homologous Sinovac juga, tidak ada masalah. Cuma kenaikannya hanya akan pergi sehingga 74%. Tapi pada mereka yang boleh memilih dengan bijak, mereka akan memilih pada vaksinasi atau dos penggalak jenis Pfizer di mana kenaikannya adalah lebih tinggi, ya, iaitu 90% ke atas. Okey, cantik jawapan itu daripada doktor ya. Yang saya sebenarnya nak tekankan. Jadi sebenarnya tidak ada keraguan, tidak ada orang nak menghalang anda mahu homologous atau heterologous, tapi fikirkan apa yang akan anda benefit atau manfaat yang akan dapat selepas anda mendapatkan heterologous. Sebenarnya nak ambil sama pun tak ada masalah, tapi kita cuba memberi yang lebih baik. Sebagai contoh, ini buktinya yang sempat dikongsikan di media sosial, ada di mana yang dilaporkan di Sinar Harian, iaitu dos penggalak Pfizer BioNTech tingkat antibody 25 kali ganda. Ini yang kita saksikan. Jadi jawapan yang cukup menarik daripada doktor tadi, memang tak salah nak sama, tapi kita cuba memberi cadangan yang lebih baik kepada tubuh badan kita sebenarnya. Betul. Yang paling penting keberkesanan tu kan. Okey, kita nak sambung lagi dengan doktor, tapi sebelum tu jom kita saksikan TikTok ini dulu. Debar hati bukan calon, juara hatiku telah pulang. Bagai bukti cinta padu, pada kasih aku mengadu. Like Mike. She's heading out. Oh my God, Becky, let's go. This girl is on Pfizer. This girl is on Pfizer. I just want money that's calm. Teenage, never worry about acne. Nah, I ain't never been with a baddie. She calm, so I added to the tally. Madison, but I'm calling her Maddie. Like Mads try send me the addy. What's the right, then I left at the alley. Like Dre, don't look too shabby. Jordy thing come from the valleys. Nah, I just wanna play. Ini sebenarnya tahu apa, setiap kali kata perkongsian TikTok ni betapa kreatifnya orang Malaysia ni. This girl is on Pfizer ni. Fahrin dengan Pfizer. Lagu untuk AstraZeneca tak ada ke? Cuba buat nanti. Okey, baik doktor. Tentang kesan sampingan pula kalau kita ambil dos penggalak ni, sebab kalau saya sendiri kalau bila ambil AstraZeneca tu rasa demam-demam panas sikit lah. Kalau dos penggalak ni ada tak kesan sampingan dia, dan kalau ada antaranya apa? Okey, kesan sampingan saya nak pendekkan, nak rumuskan, pengambilan booster dan juga primer adalah lebih kurang sama. Okey. Sekiranya dan kemungkinan sekiranya kalau kita dah dapat dos pertama dan kedua, dalam salah satunya kita ada kesan sampingan yang ringan, ya, kemungkinan untuk booster dos ni, dos penggalak ini, kita mungkin tidak akan ada apa-apa gejala. Tapi saya ingin tekankan juga, sekiranya seorang itu mengalami kesan sampingan setelah imunisasi ataupun kita panggil sebagai adverse event following immunization, ya, pertama yang perlu buat adalah laporkan gejala dalam MySejahtera. KKM akan memantau. Kedua, kita sudah tahu apa yang berlaku selepas vaksinasi itu adalah reaksi tubuh badan untuk meningkatkan antibody. Jadi penting bagi kita untuk rehat di rumah. Sakit-sakit sendi mungkin, gejala-gejala ringan tu, sakit-sakit otot, sakit sendi, mungkin pening sikit. Ada orang, setengah orang tu
dia kata berat badan dia bertambah. Saya pun tak tahulah. Alamak, selera makan ke? Dia nak salahkan vaksin. Lain macam. Tapi semua itu kita perlu rehat yang cukup. Kalau terjadi, minum air yang cukup. Ya? Jangan tidur lambat, jangan merokok. Jangan ambil alkohol dan sebagainya. 2 hingga 3 hari, gejala-gejala ringan itu akan hilang. Itu sangat penting. Sekiranya berlaku gejala yang berat ataupun berterusan, pergilah mendapatkan rawatan di doktor, di klinik, ataupun di hospital yang berdekatan. Itu adalah pilihan yang lebih baik. Tapi saya kira itu kalau lah doktor, dan kebarangkaliannya sangat kecil kalau kita lihat kepada orang kata kajian-kajian yang lepas lah. Okey doktor, berbaki masa yang kita ada, kita harapkan doktor dapat berkongsi bersama dengan penonton-penonton wanita hari ini tentang apa yang boleh kita rumuskan dan betapa pentingnya dos penggalak ini. Dan kalau kita lihat juga tentang betapa vaksinasi ini telah memberikan kita suatu kehidupan yang lebih stabil sebenarnya sekarang. Betul, saya setuju. Baik, saranan saya yang pertama yang jelas berkaitan dengan booster dose atau dos penggalak ini, saya sarankan dan saya sangat mengesyorkan pada semua rakyat Malaysia untuk mengambil dos penggalak. Kita sudah menguak-uakkan, KKM sudah orang kata hampir setiap hari update sosial media dan sebagainya, memberitahu orang untuk mengambil dos penggalak kerana adanya tadi efek waning immunity itu tadi. Itu sangat penting. Tolong kerana dos penggalak ini dapat menyelamatkan nyawa. Kemudian yang kedua yang ingin saya tekankan sebagai rumusan adalah kita tidak nafikan dalam zaman dunia tanpa sekarang, dunia tanpa sepadan. Sekarang ini kita ada media-media sosial. Siapa yang tak ada WhatsApp group, siapa yang tak ada Telegram, Facebook, TikTok dan sebagainya. Jangan kita terpengaruh dengan berita-berita palsu. Betul. Ini yang saya nak tekankan. Sebab itu apabila ada fakta dan juga ilmu yang macam program ini lepas-lepas ini di dalam Facebook KKM, perhati dan belajar daripada pakar-pakar perubatan dan juga pengamal perubatan. Kerana mereka, kami di pihak yang neutral, kita memberitahu berdasarkan kajian dan juga apa yang berlaku di lapangan. Kita bukan main-main, tak ada masanya. Saya nak buat benda-benda macam ni hanya for nothing. Semua ada bersebab dan semua berdasarkan medical based evidence. Dan yang terakhir, kita tidak mahu lagi melihat kes harian kita meningkat. Betul. Kita tidak mahu lagi kita balik mendengar siren ambulans nino-nino berulang-alik kes ribu-ribu, dan kita tidak mahu lagi melihat seorang anak ataupun keluarga melambaikan tangannya kepada ambulans, di dalam itu ada jenazah keluarganya dan tidak dapat berjumpa. Lambaian daripada jauh saja. Ada sedikit tadi doktor ada sebut pasal perkongsian di Facebook tu kan. Betul. Ada sesuatu di situ. Ain Anisha Azmi di Facebook.hi dia kata klinik di dekat dengan rumahnya ada 17 orang tak hadir untuk dapatkan suntikan vaksin. Dah dapat temu janji tak hadir. Jadi ini seolah-olah mengambil hak orang lain pula doktor. Mungkin doktor boleh sampaikan nasihat ringkas. Betul. Bagi mereka ini sebab sebenarnya KKM sendiri baru pada bulan Oktober melancarkan program booster dose ini. Jadi kita sedang memberikan ilmu kita kata perkongsian tentang booster dose ini. Apa yang saya katakan, mungkin kita anggap mereka terlupa. Mungkin terlupa temu janji. Sekiranya anda tahu tentang ini, pergilah kembali dapatkan booster dose, insya-Allah. Pastikan anda kembali dapatkan booster dose dan sebagainya. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Farid Azrai Mohar, pegawai perubatan di Hospital Shah Alam, kerana bersama-sama kita pada hari ini tentang kepentingan dos penggalak kepada wanita khususnya. Terima kasih Dr. Farid, dan macam-macam lagi yang menarik akan kami bawakan kepada anda. Kita nak rehat dulu seketika. Anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para penonton wanita hari ini. Saya Puan Liana selaku jurucakap JSD Holding hari ini tanpa melengahkan masa ingin berkongsi dengan para penonton di luar sana kelebihan salah satu produk keluaran JSD Holding iaitu Kopi Anggun XP. Kopi Anggun XP ini adalah minuman kesihatan yang berbentuk kopi pracampuran. Istimewanya kopi ini dirumus khas daripada bahan-bahan semula jadi seperti madu, kurma, goji, kacif, guarana, bidara dan juga garam bukit. XP itu sendiri bermaksud extra power di mana ia dirumus khas untuk wanita yang mementingkan penampilan diri dan
kerana ia dapat membantu para wanita untuk di samping itu, kelebihan kopi ini juga dapat membantu kitaran haid dan juga masalah senggugut. Ya. Ia dapat membantu para wanita untuk mengekalkan menjadi aktif, kurang letih dan juga sentiasa berasa kenyang. Ya. Hari ini kami di JSD berbesar hati ingin memberi promosi sempena tarikh 12/12 kepada para penonton di luar sana, iaitu dengan harga sekotak kopi ini hanya RM39 sahaja, di mana harga pasarannya ialah RM57.90, dan kami juga berbesar hati memberi promosi 3 kotak kopi ini berharga percuma 1 lip mat JSD ini dengan hanya harga RM117 sahaja. Ya, anda boleh dapatkan produk kami melalui stokis Gold seluruh Malaysia. Jadi apa anda tunggu lagi? Cepat-cepat dapatkan produk kami, atau anda boleh juga hubungi saya di talian 0148830019 atau terus ke Facebook saya, Liana Rahim. Ingat, kopi extra power semestinya di JSD, manis mantap penuh rahsia. Persatuan yang dipaksa, mungkin ini akar kisah kita. Mulanya hina, tukar jadi suka, suka jadi cinta sama-sama. Berita edisi baru, kawan-kawan semua tahu. Berita aku suka, suka padamu. Kau pun begitu. Kau buatku jatuh, jatuh-jatuh sampai ku tersungkur. Tak sangka sejak kau tiba, tiba-tiba ku terasa cinta jatuh. Kau buatku jatuh, jatuh-jatuh sampai ku tersungkur. Tak sangka sejak kau tiba, tiba-tiba ku terasa cinta jatuh ke rimba. Cinta jatuh. Ya, itu dia. Cinta jatuh daripada Kyle. Cinta jatuh. Apa cerita tu? Ya. Dan Kyle pun bersama dengan kita sekarang ini. Hai Kyle. Hello, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Kyle, apa khabar? Saya tak okey lah. Kenapa tak okey, kenapa Kyle? tu? Kenapa jatuh cinta? Cinta jatuh? Ya, saya dilamun cinta, lepas tu saya jatuh. Wah, mungkin juga boleh dikongsikan dengan kita. Dah lama kita bercakap pasal cinta jatuh ni. Silakan, Kyle. Okey, lagu ini ialah satu lagu yang saya percaya boleh kait dengan semua orang. Pernah tak kita semua jatuh cinta? The answer is yes, kan? So, the story of this song is about dua insan yang terserempak without expecting. Lepas tu diorang jatuh cinta. Love at first sight. Jadi bila jatuh cinta tu, kita fikir yang kita, oh, I'm in love. Sebab ada spark, kan? Spark tu yang boleh menjatuhkan kita atau membangunkan kita. Wah, dalam maksudnya ni. Janganlah cinta yang menjatuhkan. Dia ada kena-mengena dengan kisah sebenar Kyle ke macam mana? Dia jangan tanya macam tu. Siapa cinta Kyle? Kan kita semua pernah jatuh cinta, tapi bila jatuh cinta tu kita kena jatuh dulu. Sebab bila benda tu berlaku, kita tak sedar apa yang benda tu akan buat pada kita. Sebab perasaan membara, feeling yang tengah berbunga-bunga, kita macam-macam. Macam aliran sungai tu. Wow. Deep betul kan ni? Okey, Kyle, pencipta lagu ini dan juga penulis liriknya. Penulis lirik ialah Shazi, dan saya bekerjasama bersama dengan Odi Mok dan Shazi Ishak. Okey, kalau kita tengokkan music video ni macam ada scene yang best-best lah. Kalau boleh, Kyle cerita sikit apa sebenarnya yang terjadi dalam klip video tu. Menarik tu. Dalam music video ni dia ada twist dia. Dia ada dia punya plot dia. So jadi saya terserempak dengan perempuan ni sebab saya owner cafe. Dan satu hari masa time saya tengah bekerja, saya terjumpa dengan satu perempuan ni yang saya rasa, wah, dia ni betul-betul cantik lah. Kena dengan taste saya. Tiba-tiba saya I felt the love. So saya try lah
Kan bila kita suka seorang tu, kita akan pandang dia, kita akan senyum, hati tu rasa macam resah lah kan. Itulah. Dari segi positif lah kan. So dalam klip video ni pun ada elemen komedi sebab lagu ini ialah runut bunyi untuk OST Mr. Bibik. Seronok tak bila lagu sendiri dapat keluar dekat drama ni? Kira bonus lah Kyle Ya, seronok dan saya sangat bersyukur sebab ini first time saya dapat feature dalam OST drama. Okey, mungkin ramai juga bertanya perkembangan Kyle sekarang lah sejak tempoh hari bersama dalam lagu Cinta Kita. Mungkin cabaran ujian Kyle mungkin sedikit berbeza kan, muncul di kala pandemik ni. Jadi apa perancangan daripada Kyle sendiri untuk terus berada dalam industri ni? Mungkin nak berlakon ke, jadi pengacara ke? Itu saya kena ambil kelas daripada abang lah. Boleh ajar sikit. Jadi kan nak jadi macam Fahri Ahmad ke? Mana tahu boleh jadi pengacara wanita hari ini juga. Boleh. Boleh buat satu sesi tentang cinta ke, kita bincang-bincang. Okey Kyle, bagi mereka yang terus nak mengikuti perkembangan Kyle, di mana, pertama sekali di mana mereka boleh tonton video klip tadi dan juga mengikuti perkembangan Kyle sendiri? Okey, kepada pendengar semua, you guys can watch the video di channel YouTube Alternate Records and Talents, dan juga follow saya on Instagram, Facebook dan juga YouTube. Okey, follow Kyle di Instagram, Twitter, YouTube. Ya, baik. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kyle dan selamat maju jaya untuk Cinta Jatuh ini. Terima kasih. Jaga diri Kyle. Assalamualaikum. Okey. Saya tengok awal-awal bila Kyle cerita tentang lagu tu, awak macam blushing, awak tersenyum. Awak tengah jatuh cinta ke? Tak adalah. Saya blushing, saya gelak sebab tengok Farin senyum. Untuk awak, saya bagi peluang awak untuk terus menghayati lagu Cinta Jatuh tu. Jom. Kita saksikan. Aku suka padamu, kau pun begitu. Kau buatku jatuh sampai ku tersungkur. Tak sangka sejak kau tiba-tiba ku terasa cinta jatuh. Kau buatku jatuh sampai ku tersungkur. Tak sangka sejak kau tiba-tiba ku terasa cinta jatuh ketimbang. Bertemu kembali di Wanita Hari ini. Macam-macam perkongsian kita kan, terutamanya tentang dos penggalak ni. Terima kasih kepada anda yang menonton dan juga yang aktif komen di Facebook kami. Benar, ada yang setuju memang kita ambil dos penggalak. Dan kami sempat meninjau komen-komen anda di dalam Facebook ini dan ramai yang kata takut ambil dos penggalak dan sebagainya. Tapi sikit sebanyak apa yang kami boleh rumuskan, apa yang kami boleh kongsikan adalah dapatkan daripada info dan sumber yang tepat dan supaya anda tidak orang kata mendapat info yang salah dan kemudian terlepas peluang bukan saja untuk divaksinasi tetapi untuk menjaga diri ataupun melindungi diri sendiri. Betul. Sekali kita ingatkan kan sebab memang cepat sangat kalau nak dapat mesej-mesej palsu kan di WhatsApp dan sebagainya. Tetapi bila kita tak pasti ni, jangan forward kepada yang lain kan, sebab kita galakkan untuk suntikan vaksin ni sebab nyawa Fahrin. COVID-19 ni boleh merenggut nyawa. Dan saya nak beri amaran. Saya nak beri amaran pula. Sebenarnya bukan amaran, peringatan kepada mereka seumpama kes yang kita dah kongsikan tadi, ada yang dah dapat temu janji mereka tetapi tidak datang, dan itu yang saya nak katakan, anda mungkin telah mengambil hak orang lain dan sedangkan ramai lagi yang tertunggu-tunggu giliran mereka untuk mendapatkan dos penggalak ini. Ya, betul-betul. Apapun yang pasti, kalau tak pasti kita dapatkan info daripada mereka yang lebih tahu. Nak mudahkan, tanya terus kepada doktor kan Farin? Terima kasih kerana bersama dengan kami sepanjang siaran kali ini dan kami akan kembali untuk topik esok, hikayat perkahwinan. Sabar, tapi sampai bila? Sampai bila Farin? Itulah, sampai bila kita nak bersabar ni dalam perkahwinan kan? Esok kita akan bincangkan. Okey, kita jumpa lagi lah ya. Baik. Dan episod ini berakhir di sini. Saya dan Fahrin undur diri dulu. Jumpa esok jam 12:30 hari. Assalamualaikum. Hai. Masih kekalkan adanya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Pujeri dalam hati
mengenal jati diri dia. Permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya.